kebetulan menghadap kiblat belah sini. Apa yang Nabi anjurkan kepada kita, kepada para sahabat, kali badan kita menghadap ke arah kiblat. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. Teruskan solat macam biasa dengan isyarat. Ataupun kita tengok kiblat menghadap belah sini, Allahu Akbar. Teruskan solat macam biasa. Tengok kiblat menghadap ke belah belakang. Panggil pramugari. You bagi tahu kat kapten, tolong dia pusing kapal terbang semayang. You ingat bapak you main kapal terbang? Fattaqullah mastata'tum. Takutlah kepada Allah sekadar yang mampu. Masa tu keadaan tidak mengizinkan kita menghadap ke arah kiblat. Allahu Akbar. Solatlah solat fardu. Ataupun kita tak ada kompas apa pun tak ada, Allahu Akbar, fattaqullah mastata'tum. Takutlah kepada Allah sekadar yang mampu. Teruskan solat. Ni solat di atas kenderaan. Baik, kemudian tu yang pertama. Kita sebut solat sunat atau fardu mesti menghadap ke arah kiblat. Kalau kita solat di atas kenderaan, kalau kita dalam keadaan macam tadi, kita hanya perlu alihkan badan kita menghadap ke kiblat, lepas angkat takbir, betulkan semula. Nabi tak pernah ajak para sahabat untuk solat hormat waktu. Baik, yang keduanya tuan-tuan sekalian, pernah sekali Nabi SAW menghantar satu rombolan untuk keluar berjihad. Di pertengahan jalan mereka berhenti untuk solat berjamaah. Tiba-tiba usibna bil ghayyam, tiba-tiba keadaan awan terlampau tebal dan sebagainya, menyebabkan sahabat ni tak boleh baca arah kiblat. Akhirnya mereka yang sepatutnya solat berjamaah, akhirnya mereka solat bersendirian, kerana mereka beristihad arah kiblat yang berbeza. Ada yang rasa belah ni arah kiblat, dia buat garisan macam ni, dia menghadap ke arah kiblat. Ada yang rasa belah ni kiblat, dia buat garisan macam ni, dia hadapkan diri dia di sini. Sebab mereka semua ijtihad berbeza. Ada yang belah sini rasa kiblat, dia garis macam ni, dia pun menghadap ke arah kiblat. Lepas solat, mereka naik kenderaan nak teruskan perjalanan, tiba-tiba awan pun hilang. Mereka dah boleh baca dah semula arah kiblat. Kemudian mereka turun daripada kenderaan, yang buat kawasan ni pun tanda tengok, oh, ni bukan arah kiblat. Kawan ni pun ni bukan arah kiblat. Semua solat dalam keadaan tidak menghadap ke arah kiblat. Balik saja ke Madinah, dilaporkan kepada Nabi. Para sahabat sebut, bila kami laporkan kepada Nabi, falam yu'marna bi'i'adatis salah. Kami bagi tahu kepada Nabi, kami tak boleh baca arah kiblat, kemudian kami beristihad. Maka Nabi SAW tidak suruh kami untuk solat semula. Apa yang tuan-tuan boleh faham? Apa yang kita boleh faham? Yang kita boleh faham senang saja. Kita masuk dalam hutan memburu, tak tahu arah kiblat, kita kompas pun tak bawa apa dan sebagainya. Yakinlah mana-mana arah kiblat dengan ijtihad, betul-betul yakin. Allahu Akbar, solatlah. Ataupun kita syarikat hantar ke luar negeri, sampai satu tempat, kita 2-3 orang, kiblat pun tak tahu arah mana, masjid pun tak tahu arah mana. Ada sahabat kita bawa kompas pun tak tahu dia tok di mana. Waktu semayang dah nak habis dah, Allahu Akbar, yakinlah salah satu daripada mana arah kiblat kita yakin, Allahu Akbar, solat. Penuh keyakinan dengan ijtihad. Lepas daripada tuan-tuan solat, sahabat kita tadi baru jumpa kompas. Tengok, memang tidak menghadap ke arah kiblat. Macam mana keadaan kita? Adakah kita nak ulang semula semayang? Maka tak perlu ulang semula semayang. Sebagaimana para sahabat tadi berijtihad, mereka solat tidak mengarah ke kiblat. Bila balik ke Madinah, Nabi tidak suruh mereka ulang semula, kerana mereka telah berijtihad. Kalau kita agak-agak saja, maka kalau kita tahu arah kiblat sebenar, kita kena ulang semula solat kita. Tapi kalau kita dah yakin belah ni kiblat, walaupun kita solat dalam keadaan tidak menghadap kiblat, dalam keadaan kita tak tahu, maka solat kita dikira solat yang sah. Yang ketiga, yang Nabi SAW ketika turun ayat Al-Quran, berlaku penukaran kiblat.
Sahabat Nabi SAW ada yang solat di Masjid Quba. Kita yang pergi umrah, insyaAllah lah kita pergi dah Masjid Quba ni. Sahabat Nabi solat di Masjid Quba, malam tersebut turun ayat Al-Quran, berlaku perpindahan Kaabah. Sahabat Nabi yang duduk di Quba, mereka lambat terima maklumat. Masa tu mana ada internet, mana ada SMS. Maka mereka solat dalam keadaan masih lagi menghadap ke mana, tuan-tuan? Masih lagi menghadap ke Palestin. Masuk seorang sahabat bagi tahu, qad anzalna ayatul Quran, qad badalna qiblah. Semalam telah turun ayat Al-Quran, kita telah bertukar arah kiblat ke Mekah. Imam ni yang mengetahui solat, yang dia tahu arah kiblat ke mana, maka dia terus berpusing menghadap ke arah kiblat, dan makmum pun terus berpusing mengikut ke arah imam tersebut. Apa dah simbolik kepada hukum yang ulama ambil kepada kita bila kita solat. Masuk dalam masjid, tengok-tengok ada orang solat tidak menghadap ke arah kiblat. Dia mungkin orang asing dan sebagainya, dia tak menghadap ke arah kiblat. Dia main ke surau kita, orang menghadap ke sini, dia menghadap ke sana. Ataupun dia menghadap ke sini. Macam mana kita nak buat, tuan-tuan? Buat apa, ustaz? Buat bodoh, ustaz. Macam mana kita nak buat? Kita yang bertanggungjawab untuk betulkan arah kiblat dia. Sebagaimana contoh tadi, sahabat tadi solat menghadap ke Palestin. Sahabat yang tahu tadi arah kiblat yang sebenar, yang tahu turun ayat Al-Quran berlaku perpindahan Kaabah, maka sahabat ni yang tegur mereka untuk berpindah arah kiblat. Tuan-tuan masuk ke surau, tengok ada sahabat yang bukan menghadap ke kiblat, maka tuan-tuan kena ubah kiblat dia. Cara ubah kiblat dua. Cara ubah kiblat dua. Sama ada tuan-tuan pergi kat dia bagi tahu kiblat tak betul, sila pusing sedikit belah kanan. Maka dia yang mengaji dengan syarat dia mengaji dah. Kalau dia tak mengaji pun susah juga kan. Dia yang faham, kita contoh dia menghadap belah sini, dia menghadap belah sini. Tuan-tuan bagi tahu kepada dia, mai bang saya tunjuk. Baik, tuan-tuan masuk, sahabat kita dia menghadap bukan arah kiblat. Tak boleh tengok semayang, dia tengok depan. Tak boleh tengok kiri kanan. Okey, menghadap ke depan. Tuan-tuan masuk, tengok-tengok, dia tahu dah dia arah kiblat. Sahabat tadi masuk dalam Masjid Quba, dia tahu dah tadi berlaku perpindahan Kaabah, betul tak? Dia bagi tahu badannya kiblat telah bertukar kiblat daripada Masjid Al-Aqsa sampai ke bertukar ke Kaabah. Maka dia bagi tahu, imam tadi pun berpusing kerana dia tahu arah kiblat. Kita macam tadi, dia solat tadi dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Kita masuk, kiblat tak betul, pusing sekiblat kanan. Dia yang faham, dia mengaji, dia pun berpusing. Sampai kita kata cukup, maka dia pun berhenti. Ni cara pertama. Cara yang kedua yang disebut oleh ulama, kita masuk-masuk, tengok dia bukan menghadap ke arah kiblat, datang dah pegang dia, kiblat tak betul. Kita pusingkan dia, menghadap ke arah kiblat, dan dia teruskan solat macam biasa. Macam mana cara nak tegur? Tegur senang saja. Bagi tahu terus menghadap ke kiblat. Walaupun orang Melayu bersopan, jangan guna kesopanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayar nak boleh gelak lah. Serius lah. Nak guna kesopanan dan kesusilaan, tak payah. Terus bagi tahu, dan nak pegang, nak ubah, pegang di bawah. Jangan pergi pegang di kain dan sebagainya, cerita lain. Pegang, ubah dia. Dan dia teruskan solat macam biasa. Okey, lepas solat, tuan-tuan tanya dia, sebab apa solat tadi menghadap bukan ke arah kiblat? Dia kata, saya solat tadi masuk dalam surau, tak tahu siapa pun tak ada. Saya tak tahu arah kiblat, dan saya yakin inilah arah kiblat. Maka solat dia dikira sah. Tapi kalau dia pun tak yakin dan sebagainya, agak-agak, maka solat dia perlu diulang semula. Baik, tu kalau dalam keadaan berdiri. Kalau kita masuk-masuk, tengok-tengok dia tahiyat akhir. Tuan-tuan sempat ke nak pinjam forklift?